Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu. At-tayyul haqiqiyyu an tutwa masafatud dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka. At-tayyu lipatan. Al-haqiqiyyu yang sebenar. Antutwa dilipat. Masafata jarak. Ad-dunya dunia. Angka daripadamu. Hatta sehinggalah. Tara kamu melihat. Al-akhirata akhirat. Aqraba lebih dekat. Ilaika kepada kamu. Minka daripada dirimu sendiri. At-tayyu lipatan. Huwa ilah ad-dham lipat. Walaf lipat. Dua-dua tu maknanya lipat ni. Maksudnya kita tutup macam ni. Benda ni terbuka. Okay, bila terbuka, dia jauh. Maknanya jarak daripada sini kan jauh. Jadi macam ni nak bagi dekat sini ke sini, kita lipat. Tu dekat. Tiba-tiba sini dah jadi dekat. Tu dia panggil, perbuatan ni dia panggil at-tay, lipatan. Ad-dom. Dom tu maknanya menggabungkan. Al-laf memang makna lipat betul lah. Bihaisu dengan sekira-kira. Yasghuru menjadi kecil. Al-kabiru sesuatu yang besar. Maknanya jarak yang luas dimampatkan ataupun jarak yang jauh didekatkan. Itu asal makna dari segi bahasa. Tapi wat-tayyu lipatan inda di sisi as-sufiyati ahli tasawuf. Radhiyallahu anhum, moga-moga Allah Ta'ala meredai mereka, ala arba'ati anwa'in, di atas 4 bentuk. Tayyu zaman, dilipatkan masa. Apa makna dilipatkan masa? Maksudnya orang tadi sepatutnya dia nak menulis kitab. Kitab besar ni sepatutnya dia nak tulis setahun. Tapi setahun tadi tu dilipat dia boleh tulis sehari. Boleh, itu keramat Allah Ta'ala kurniakan lah. Jadi banyak daripada imam-imam kan, mereka menulis kitab-kitab yang lebih panjang daripada umurnya. Sebab dia ada keramat ni, lipat masa. Dia sedar. Dan kalau orang pergi duduk dengan dia pun, orang tu dapat rasa. Maksudnya saya tengok nama Syekh tu, maksudnya kalau ada seorang yang dia kata, kalau saya ibadat dekat rumah seorang-seorang, saya rasa masa tadi terlampau lama, tak habis-habis. Panjang. Tapi bila dia beribadat dengan Syekh tadi, dia rasa masa tadi berjalan. Maksudnya dia rasa masa dah panjang, tapi sekejap dia sebenarnya masa tu berlalu. Maksudnya orang lain kalau duduk berdekatan dengan dia pun boleh rasa, sekiranya Allah Ta'ala izin. Maksudnya kalau dia sembahyang kat rumah, 10 rakaat dia perlu 10 minit. Dia pergi dekat Syekh tu, 10 rakaat seminit je. Sembahyang dia sama juga. Tapi Allah Ta'ala lipatkan masa tadi tu. Wa tayyul makan, Allah Ta'ala melipatkan tempat. Ni keramat yang kedua. Maksudnya jarak tadi jauh, tapi didekatkan. Macam Ashabul Kahfi tadi dia sama juga. Maksudnya dia tidur kan 300 tahun, tapi dia rasa tidurnya sehari. Jadi itu keramat tu Allah Ta'ala bagi zahirnya. Dan dilipatkan tempat. Maksudnya jarak yang jauh menjadi dekat. Maksudnya contohnya sepatutnya nak pergi ke Mekah, perlu kepada 20 jam, sebulan perjalanan, 2 bulan naik unta.
Kan, apabila dilipatkan, dia hanya perlu beberapa langkah. Masa itu Imam Sayuti ceritakan lah. Maksudnya dia kata dia kalau dia lari-lari, dia lari 2, 3, 4, 5 langkah sampai Mekah. Lepas tu dia kata anak-anak murid ni dah ikut. Dia kata boleh. Dia pegang tangan, dia lari-lari, dia bawa. Tu dia panggil lipat kepada tempat. Jadi satu lagi yang Allah Ta'ala kurniakan ialah tayyud dunia. Lipatkan hijab dunia. Yang keempat, tayyun nafsi, melipatkan hijab nafsu. Mana dunia ni, ni dia nak bincang lah. Wal muhimmu, yang penting, min zalika, daripada keempat-empat tu. Keempat-empat tu ialah kurniaan Allah bagi. Maksudnya dia nak bagi tahu, apabila kita ni dah mula beribadat, dah mula bertarekat, mula berdekatkan diri kepada Allah, nanti Allah telah bagi keempat-empat tu. Tapi dia nak bagi tahu sekarang, dia nak pesan, daripada empat yang Allah bagi tu, yang pentingnya dua. Dua lagi tu, kalau Allah Ta'ala bagi, nikmat daripada Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak apa. Cuma yang dirisaunya, dia pentingkan dua tadi tu, lipat zaman dan lipat masa. Jadi dia kata wal muhimmu min zalika, yang penting daripada keempat-empat tadi, syai'an ni dua perkara. Tayyud dunia, lipatkan dunia. Wa tasghiruha, dan mengecilkannya. Ni dia panggil lipat dunia. Maksud dunia sekarang ni kita anggap besar, maksudnya kita mengagungkan dunia. Cintakan kepada dunia tadi. Wa tasghiruha, kita kena mengecilkan dunia. Ma'amkana, semampu mungkin. Wa bastu, dan meluaskan. A'mali, amalan-amalan. Al-akhirati, akhirat. Hatta sehinggalah. Ka'annaka, sesungguhnya kamu. Fiha, berada di dalam akhirat. Dia macam ni, bila dia dekat sini, bila dia kata lipat dunia akhirat, dia maksudkan macam mana? Maksud lipat dunia, lepas tu berada dalam akhirat, macam ni pula? Dia merasai nikmat surga tu lah, sebab tu dia beramal dia. Dia kalau yang dia bagi tahu tu, maksudnya lipat dunia tu maksudnya kita padam alam dunia ni, buka alam yang baru. Masuk di dalam alam yang baru. Itu yang maknanya. Boleh? Maksud sekarang ni yang terbentang depan kita ni, filem ni dunia, namanya dunia. Jadi macam mana nak tukar kepada filem baru? Dalam kitab dia bagi tahu, mesti padam semua syahwat dunia ni. Baru dunia ni padam. Sebab bila kita bersyahwat kepada dunia, maknanya kita yang nak pada dunia. Allah kata, dah bila kamu nak, macam mana aku nak padam? Tapi bila syahwat dunia dah tak ada, padam gambar dunia ni, dia keluar gambar baru, namanya akhirat. Jadi orang tu hidup dengan kita, tapi wayang dia lain, gambar dia lain. Itu sebab dia bincang macam mana nak tukar akhirat dengan dunia tu. Tu dia yang dikata syahwat tadi tu. Janganlah bersyahwat pada dunia. Dia dalam kitab dia bagi tu ada mukadimah pertama ialah kelahiran akhirat tadi. Sekarang ni kita lahir masuk ke alam dunia. Jadi kita kena pergi lahirkan rohani. Bila rohani tu dah lahir, baru dia boleh masuk ke dalam alam akhirat tadi. Jadi kalau kerohanian tak ada, memang tak boleh buat apa dah. Kerohanian tu dia mula daripada hati. Maksudnya hati kita berzikir sampai dia hidup. Bila hati tu dah hidup, baru rohani hidup. Bila rohani tu dah hidup, baru dia boleh masuk kepada akhirat. Sebab roh yang bersesuaian dengan akhirat. Jasad ni daripada ibu bapa ni yang bersesuaian ni dunia. Boleh. Jadi yang dia nak sangat ni ialah melipat. Kecilkan dunia ni, lipat. Dia kata, wabastu a'malil akhirah. Dan kita meluaskan aktiviti akhirat. Hatta ka'annaka fiha. Seolah-olah kamu berada di dalamnya. Dan itulah yang dia suruh berzikir. Dia jadi di belakang.
Dia nampak juga, tapi dia dah jadi di sebalik. Dia dah jadi kat belakang. Dia akan jadi dua lapis lah, tapi satu kat belakang. Itu yang pertama. Untuk nak mencapai yang pertama ni, nak dapatkan lipat dunia ni, dia mesti tayyun nafsi, melipat nafsu, wa syahwatuha, dan syahwat-syahwat nafsu tadi. Syahwatiha, syahwat-syahwat nafsu. Wa muradatiha, dan kehendak-kehendak nafsu. Wa tasghiru, dan mengkecilkan zalika, segala syahwat nafsu tadi, ma'amkana, semaksimum kemampuan. Boleh. Jadi itulah yang Allah Ta'ala marah sangat. Jadi tu yang dia kata, bila ditanya kepada Ibnul Mubarak, manil muluk, siapa sebenarnya raja? Dia kata az-zuhad, orang zuhud. Sebab orang zuhud dia raja kepada alam akhirat tadi. Sekarang ni kita punya kefahaman raja ialah siapa dia? Memiliki negeri, memiliki negara, memiliki satu wilayah. Lepas tu tak kekal pun. Dia kena guling kuasa ke, tukar pemerintahan ke, pilihan raya ke, tak kekal. Dia punya raja tu, kerajaan tu tak kekal. Tapi bila orang tadi zuhud, dia dah padam dunia ni, dia pergi masuk ke akhirat, dia jadi raja kepada negara dia tadi di akhirat tu. Maksudnya dalam kerajaan dia di akhirat tu, dia ada kebun dia, dia ada pekerja dia, dia ada pembantunya, dia ada bidadari ni. Itulah raja yang sebenar. Tu bila dia tanya, manil muluk, siapa raja sebenar? Az-zuhad, ialah orang yang zuhud. Jadi kita pening kan? Macam mana pula orang zuhud, apa gedana, kan, fakir miskin, raja? Maksudnya dia tidak dikuasai oleh dunia hati dia. Yang mana tu? Raja, zuhud tu. Itu satu makna. Satu makna, maksudnya dia memiliki hatinya. Tapi kalau kita nak bincang yang di sini ni, dia memang raja betul-betul. Tapi di alam dia, dia memang raja. Cuma orang tak tahu. Alam dia tadi orang tak faham. Jadi penulis kata, liyan fatihah, agar terbuka. Nurul qalbi, cahaya di dalam hati. Bil iman, dengan keimanan. Nur qalbi ni apabila kita pejam mata tu kan, kalau Allah Ta'ala kurnia kan, kita boleh nampak. Wayan syarihah, dan terbuka as-sadru, hatinya. Binuri rabbihi, dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berfirman, afaman, maka siapa? Syarahallahu, yang Allah Ta'ala bukakan hatinya. Lil Islam, untuk menyerahkan diri. Ayat sambungan tak ada. Fahuwa ala nurim min rabbihi, sambungan ayat tu. Maka orang tu akan berada di atas nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nur tu dapat dilihat disebabkan apa dia? Syaraha tu. Mana Allah bukakan hijab tu. Bila Allah telah bukakan hijab, jadi kita boleh nampak nur di dalam hati kita tu. Dia sememangnya ada nur dalam tu, tapi hijab banyak. Fa'idzan syaraha, apabila terbuka sadruka, hati kamu, lil iman, untuk keimanan, zaqa, merasai, qalbuka, oleh hati kamu, ta'ma, rasa, walazzata, dan kelazatan, al-amali salihi, amalan yang soleh. Suka dia buat badan. Ya. Wahuna, maka di sini, yadhuqu, merasai. Makna qawlihi ta'ala, makna firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang yang beriman. Allazina, yang mereka, hum fi salatihim, di dalam salat mereka, khashi'una, khusyuk. Famata, maka apabila, zaqa, merasai, al-qalbu, hati, khusyu'a, khusyuk, al-ibadati, ibadat, hina izin, maka pada ketika itu, yuqbilu, dia akan menghadap,
hati itu akan menghadap ala Allah, kepada Allah Ta'ala, bikulliyatihi, dengan keseluruhan hati tersebut. Lianna, kerana sesungguhnya, iqbalahu, menghadapnya hati, alal ibadati, ke atas ibadat, ja'alahu, menjadikannya, yatazawwaku, merasai, lazataha, kelazatan ibadat, kama, sebagaimana, yatazawwaku, merasai, al-muhib, orang yang mencintai, liqa'a, bertemu, al-habibi, kekasihnya. Maksud kita boleh kiaskan kepada benda yang kita suka lah. Ada orang dia suka main bola, dia main sejam pun dia rasa 10 minit. Ada orang dia suka tengok TV, dia tengok TV dah 8 jam pun dia rasa baru 10 minit. Ada orang suka main game, dah satu hari satu malam pun dia rasa kenyang lah. Tak payah makan, tak payah minum, tak payah tidur, boleh main game. Itu keadaan orang yang merasai kelazatan. Yaqulu Ibnul Farid, berkatalah Ibnul Farid, usyahidu ma'na husnikum fayalizzuli, ataupun yaluzzuli, khudu'i ladaikum fil hawa wa tazalluli. Usyahidu, daku menyaksikan, makna, pengertian, husnikum, kebaikan kamu ataupun kecantikan kamu, ya ladzu, maka menjadi lazat. Bacanya baris atas. Fa ya ladzu, maka menjadi lazat, li, bagiku, khudu'i, daku merendah diri, ladaikum, di sisi kamu, fil hawa, pada kecintaan, wa tazalluli, dan kehinaan diriku. Maksudnya fayaludzu tazalluli, aku menghinakan diri tu, aku berasa lazat. Khudu' tu maknanya tunduk, patuh, dengar arahan, dia rasa lazat. Kenapa dia boleh rasa lazat tadi? Sebab usyahidu, daku dah mencapai maqam syuhud, musyahadah. Dia dah menyaksikan kecantikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma, wahai Allah, itwi, lipatlah, anna, daripada kami, ad-dunya, dunia, anna tu takut berulang 2 kali ya. Bima, dengan segala perkara, fiha, yang berada di dalamnya, min fitanin, daripada fitnah-fitnah, wa mihanin, dan segala kesusahan. Itu pertama, lipatlah dunia tersebut, segala tipu daya dunia, segala kesusahan dunia. Watui, dan minta Allah Ta'ala lipatkan juga awsafa, segala sifat-sifat, nufusina, nafsu-nafsu kami, as-sayyi'ata, yang jahat.
hatta sehinggalah tunsyara diberikan nafsu tersebut, ataupun dibangkitkan nafsu tersebut. Maksudnya dibangkitkan semula di akhirat, maksudnya dibangkitkan di alam yang kedua tadi tu. Wa qadin qalabat, sesungguhnya nafsu tadi telah bertukar, ataupun sifat-sifat tadi telah bertukar husna kepada sifat-sifat yang baik. Ya Rabbal Alamin, wahai Allah penjaga alam semesta. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulan yang nak dinyatakan ialah kepentingan tidak mencintai dunia dan kepentingan mengikis sifat-sifat mazmumah daripada diri. Dua tu lah. Dua perkara tu dia. Sebab selagi kita ada dua masalah ni, kita tak boleh masuk ke dalam akhirat. Dan kita akan terseksa dengan sifat jahat tu sendiri. Maknanya sifat mazmumah ni, dia pertama sekali menyakiti tuannya. Tuannya sendiri yang akan sakit. Sebab sifat mazmumah tu dia api. Api membakar tuannya sendiri. Membakar amalan tuannya. Membakar hatinya. Jadi manusia tu banyak penyakit. Penyakit zahir, penyakit batin disebabkan oleh sifat mazmumah nafsu ammarah tadi. Cuma kita bincanglah macam mana nak mencapai perkara tersebut dengan beribadat bersuluk lah. Dia kemuncaknya ialah dengan bersuluk tadi. Suluk tu kita akan intensif. Maksudnya kita buat betul-betul supaya nafsu tadi dibaiki. Dan nafsu tadi dipulihkan. Diubah sifat-sifat nafsu tersebut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga Allah Taala memudahkan kepada kita lah kefahaman dan mengamalkannya. Wallahu Taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.